warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyum bin Samsu Yazid. Dan saya Amar Badi'uzzaman bin Mat Yazid. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan amali bengkel fabrikasi logam bagi subjek asas kimpalan dan fabrikasi logam. Dalam projek kali ini, kami akan melaksanakan sebuah mail catcher yang digunakan untuk meletak sampul tepi peti surat. Oleh itu, dalam bengkel amali fabrikasi logam ini, perkara paling penting sekali adalah menjaga keselamatan, iaitu seperti memakai kasut bertutup, memakai baju dan juga seluar bengkel, dan juga berambut kemas untuk lelaki. Dalam amali fabrikasi logam ini, pelajar akan didedahkan dengan pelbagai jenis teknik dan juga kaedah seperti menanda, mengukur, memotong, mengikir, menebuk dan juga merivet menggunakan alatan yang bersesuaian yang ada di bengkel. Oleh itu, tanpa membuang masa, ayo kita terus kepada penghasilan produk mail catcher dalam bengkel amali fabrikasi logam ini. Baiklah, kita teruskan kepada alatan ketukangan yang digunakan sepanjang amali bengkel fabrikasi logam ini. Ada lebih kurang 13 alatan ketukangan yang digunakan. Yang pertama sekali adalah penggarit. Penggarit ini digunakan untuk menanda garisan di atas permukaan logam. Dan penggarit ini digunakan bersama-sama dengan pemaris keludi. Digunakan untuk mengukur jarak atau panjang dan juga membuat garisan lurus pada bahan tersebut. Seterusnya adalah ganden kayu. Ganden kayu ini digunakan untuk mengetuk, meratakan dan membentuk logam ataupun keluli nipis. Seterusnya adalah anvil ataupun andas. Anvil ini merupakan logam keras yang sangat berat, sangat teguh dan juga kukuh. Anvil ini digunakan sebagai alas semasa kerja penebukan dan juga mengetuk. Yang kelima adalah mesin pelipat besi. Mesin pelipat besi ini merupakan alat ataupun mesin yang digunakan untuk melipat logam ataupun besi nipis berketebalan maksimum 10 mm. Terdapat pelbagai variasi, antaranya seperti 180 darjah, mesin melipat 90 darjah dan juga 270 darjah. Yang keenam adalah ragu meja, digunakan untuk memegang bahan meja semasa kerja menggergaji ataupun mengikir. Yang seterusnya adalah gerudi tanpa wayar. Gerudi tanpa wayar ini digunakan untuk menggerudi kayu ataupun logam nipis untuk membuat lubang ataupun mengetat dan juga melonggarkan skru. Biasanya gerudi tanpa wayar ini digunakan sebelum melakukan proses merivet untuk buat lubang. Yang ke-8 adalah pengapit ataupun dalam bahasa Inggeris ini dipanggil sebagai hand simmer with force jaws, digunakan untuk mengapit atau mengelim pada tepi hujung logam tersebut. Yang ke-9 adalah tukul perata ataupun planizing hammer, digunakan untuk meratakan atau melicinkan permukaan logam tersebut. Seterusnya adalah riveter. Riveter digunakan bersama-sama dengan rivet untuk mencantumkan bahan yang berasaskan logam ataupun keluli lembut. Seterusnya adalah bar keluli lembut, digunakan sebagai alas semasa kerja meratakan permukaan plat aluminium tersebut. Yang ke-12 adalah blok kayu, digunakan sebagai alas semasa kerja menggerudi untuk membuat lubang bagi merivet. Dan yang terakhir sekali adalah kikir. Kikir ini digunakan untuk membuat kemasan, melicinkan atau menipiskan, membuang permukaan kayu ataupun logam yang tidak diingini. Okey, selesai semua alatan ketukangan yang digunakan sepanjang bengkel amali fabrikasi logam ini. Kita teruskan kepada bahagian yang penting, iaitu langkah-langkah untuk membuat projek mail catcher ini. Okey, pertama sekali sudah semestinya kita akan melalui proses pengukuran dan juga penandaan. Okey, apabila menerima, kita akan terima dua plat besi yang digunakan. Plat besi yang kita akan bentukkan iaitu plat A dan juga plat B. Plat A berukuran 315 mm dan juga 433 mm panjang. Manakala plat B berukuran 380 mm darab dengan 260 mm panjangnya. Okey. Pastikan plat besi tersebut diperiksa panjang dan juga permukaan tersebut. Pastikan permukaan logam tersebut tidak beralun, tidak bengkok ataupun bergerigi pada hujungnya. Sekiranya terdapat bengkok ataupun tidak rata bergerigi, maka plat tersebut perlu diketuk menggunakan pahat kayu
untuk meratakan pembukaan tersebut dan mesti dilakukan di atas anvil. Cara menggunakan pahat kayu adalah mengetuk tanpa melantun, iaitu mengetuk dengan sekali tekap untuk mengelakkan permukaan besi tersebut menjadi buruk ni. Okey. Selepas sudah selesai meratakan ataupun membuat kemasan pada permukaan plate besi aluminium tersebut, diteruskan dengan mengukur dan juga menanda menggunakan penggaris dan juga pembaris kelili. Okey. Pastikan pengukuran dan penandaan mesti dilakukan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, iaitu 380 mm darab dengan 260 mm bagi bahagian A, manakala bahagian B mestilah 315 mm didarabkan dengan 433 mm panjangnya. Okey, sebab sudah selesai membuat rujukan ataupun saiz yang sebenar, maka kedua-dua plate besi tersebut ditandakan mengikut saiz dan juga bentuk yang dikehendaki seperti mana yang ada dalam kertas rujukan. Okey. Pengukuran dan penandaan sudut yang ada pada plate besi tersebut mesti menggunakan jangka sudut dan penggaris yang mesti diletakkan tepat bersebelahan dengan plate aluminium. Okey. Garis penandaan yang terhasil tersebut, yang hasil daripada penggaris tersebut, kalau tidak nampak mesti ditebalkan menggunakan pensel mekanikal. Okey. Garisan yang dah siap tu kita perlu tunjuk kepada penyelia bagi memastikan tidak terdapat kesalahan pada saiz dan juga ukuran. Okey. Setelah selesai pengukuran dan juga penandaan, kita teruskan kepada langkah yang kedua, iaitu langkah pemotongan. Okey, untuk langkah pemotongan mesti menggunakan gunting besi. Okey, untuk menggunakan gunting besi terdapat beberapa teknik yang mesti diikutilah untuk mengelakkan ketidakcantikan pada plate besi aluminium tersebut. Yang pertama, teknik yang kita akan gunakan adalah pastikan master gunting tersebut berada di luar daripada garisan yang tidak diingini. Sekiranya gunting tersebut berada di atas ataupun berada ke dalam ke kawasan yang kita nak, dia akan menyebabkan berlakunya kesilapan menggunting terlalu dalam yang menyebabkan saiz dan juga ukuran tersebut tidak tepat dan memberi kesan kepada suatu pemasangan kelak nanti. Okey, yang seterusnya adalah gunting besi tersebut mesti dipegang secara menegak untuk mengelakkan hujung plate besi tersebut menjadi bengkok. Walau bagaimanapun, kesilapan ini masih boleh diperbetulkan dengan cara menggunakan pahat kayu. Okey. Jadi selepas kita menggunting mengikut garisan yang telah dibuat, kita untuk membuang bahagian-bahagian tidak diingini, diteruskan kepada langkah pengikiran dan juga ratakan. Jadi untuk langkah ini, kita akan membuang bahagian-bahagian lebihan sedikit yang kita tidak mahu untuk menggunakan kikir parut. Jadi caranya adalah dengan cara mengikir menggunakan kikir parut pada bahagian-bahagian tepi plate besi yang bergigi dan juga tajam, sehinggalah bahagian tepi plate besi tersebut menjadi rata dan juga kemas, sehingga tidak ada bahagian yang tajam. Dan bahagian-bahagian yang beralun ataupun bahagian yang bergigi, kita boleh gunakan pahat kayu untuk meratakan bahagian tepi plate besi tersebut. Plate besi tersebut yang bengkok ataupun tidak rata sehinggalah kemas. Caranya sama, mengetuk tanpa melantun. Okey. Selesai daripada proses pengikiran dan juga meratakan, dan kita dah dapat bentuk yang kita nak tu. Okey. Plate A dan juga plate B kan, dah bentuk yang terdapat tu. Kita akan teruskan kepada langkah untuk melipat dan juga langkah melipat logam menggunakan mesin pelipat besi. Jadi saya akan serahkan kepada Muhammad Qayyum untuk menerangkan langkah-langkah yang seterusnya. Baiklah, mari kita beralih kepada langkah untuk melipat logam. Langkah untuk melipat logam ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Untuk bahagian A, pertama sekali apa yang perlu kita lakukan ialah garisan lipatan pertama dibawa ke mesin pelipat 270 darjah. Tuil pengepit mesin pelipat ditolak untuk mengangkat bahagian atas mesin pelipat. Garisan lipatan pertama diletakkan selari dengan mata lipatan. Tuil pengapit ditarik dan dikunci. Step yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ialah tuas bawah mesin pelipat diangkat ke atas hingga mendapatkan sudut 270 darjah. Tuas bawah diturunkan, kemudian tuil pengapit ditolak untuk melepaskan aluminium A. Step yang ketiga,
kita perlu melipat lipatan nombor 1 diketuk menggunakan gandin kayu di atas keluli lembut untuk dikapit pada ragum meja. Ketukan tanpa lantunan digunakan untuk mendapatkan sudut 360 darjah iaitu dilipat ke belakang sehingga merapati permukaan aluminium. Step yang keempat, apa yang perlu kita lakukan ialah garisan lipatan kedua dibawa ke mesin pelipat 90 darjah untuk dilipat sebanyak 90 darjah ke depan. Langkah 1 dan 2 diulangi, namun perbezaannya adalah lipatan maksimum hanyalah 90 darjah. Dan step yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan ialah garisan lipatan ketiga pada bahagian kiri dan kanan plate aluminium dibawa ke mesin pelipat 270 darjah ke depan untuk dilipat sebanyak 270 darjah dengan mengulangi langkah pertama dan yang kedua. Setelah selesai melipat bahagian A, mari kita beralih kepada melipat bahagian B pula. Untuk melipat bahagian B, pertama sekali apa yang perlu kita lakukan ialah lipatan pertama bahagian atas dimulakan terlebih dahulu dengan dibawa ke mesin pelipat 270 darjah. Tuil pengapit mesin pelipat ditolak untuk mengangkat bahagian atas mesin pelipat. Garisan lipatan pertama diletakkan selari dengan mata lipatan, kemudian tuil pengapit ditarik dan dikunci. Step yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ialah tuas bawah mesin pelipat diangkat ke atas sehingga mendapatkan sudut 270 darjah. Tuas bawah diturunkan, kemudian tuil pengapit ditolak untuk melepaskan aluminium B. Step yang ketiga ialah lipatan pertama diketuk menggunakan gandin kayu di atas keluli bar lembut yang diapit pada ragum meja. Ketukan tanpa lantunan dilakukan untuk mendapatkan sudut 360 darjah iaitu dilipat ke hadapan sehingga merapati permukaan aluminium. Step yang keempat, apa yang perlu kita lakukan ialah lipatan kedua pada bahagian bawah dilipat menggunakan mesin pelipat 90 darjah dengan mengulangi langkah pertama dan kedua. Dan yang terakhir sekali, apa yang perlu kita lakukan ialah lipatan ketiga dan lipatan keempat pada kiri dan kanan plate aluminium B dilipat menggunakan mesin pelipat 270 darjah berikutan penggunaan mesin pelipat 90 darjah menyebabkan lipatan kedua menjadi rosak. Langkah yang seterusnya ialah langkah untuk mengelim plate besi. Apabila kedua-dua plate yang telah kita lipat tadi, kita akan cantumkan kedua-duanya untuk melihat produk hasil akhir. Jika terdapat sebarang lebihan pada produk tersebut, kita akan gunting menggunakan gunting logam ataupun membuangnya menggunakan kikir rata. Bahagian tepi plate besi bahagian B yang bersudut 90 darjah akan disandingkan dengan bahagian plate A yang bersudut 270 darjah. Kemudian akan dikelimkan menggunakan hand simmer with force jaws. Antara kepentingan proses mengelim ni ialah kita dapat memastikan plate besi yang dicantumkan tidak terkeluar ataupun tidak rapat. Yang kedua ialah kita dapat memastikan kedua-dua plate dapat disandingkan antara satu sama lain. Selepas selesai menyiapkan proses mengelim, apa yang perlu kita lakukan ialah kita akan melakukan proses kelim berganda dan juga kemasan. Sebelum tu, kita perlu pastikan plate besi logam yang dicantumkan dan dikelim berada dalam keadaan ketat dan juga tidak bergerak. Gandin kayu digunakan untuk membengkokkan kelim baru yang dibuat supaya terhasilnya kelim berganda. Kelim berganda yang telah dilakukan diakhiri dengan kemasan menggunakan pleasantering hammer. Proses yang terakhir yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan produk ini ialah langkah untuk menggerudi dan juga merivet. Kita akan menggunakan penggerudi tanpa wayar untuk menembuk lubang pada bahagian kiri dan kanan bucu mel kecing. Sebelum kita melakukan proses menggerudi tersebut, kita haruslah menggunakan blok kayu supaya dijadikan alas untuk proses menggerudi.
Apabila kita dah siap menebuk lubang pada bucu mel catcher kita, kita akan menggunakan rivet untuk merivet bucu tersebut supaya dapat memberi cengkaman antara kedua-dua plate. Jika kita berasa was-was dengan cengkaman tersebut, kita boleh menambah rivet di bahagian bawah mel catcher tersebut. Baiklah, ini adalah hasil projek mel catcher yang telah kami berjaya hasilkan. Jikalau dapat dilihat, ini adalah pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi kanan dan juga pandangan sisi kiri untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana kami berjaya menyiapkan produk mel catcher ini mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Rashidi bin Pairan dan juga Encik Rus Iskandar atas bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan sepanjang amalan fabrikasi logam ini. Sekian sahaja daripada kami. Izinkan kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.